Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar dan yang menonton video ni. Jadi video ni kita akan membincangkan tentang topik yang pertama dalam kursus penghayatan etika dan peradaban. Ini nama kursus lah. Dan topik pertama ni kita akan melihat pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia ataupun sesuai dengan perspektif negara kita Malaysia lah. Jadi ini sinopsis kursus ni. Secara umumnya kursus ini dalam bab pertama ni kita akan melihat tentang dua istilah penting yang ada dalam kursus ni, iaitu etika dan juga peradaban. Ini dua istilah yang penting untuk kita fahami lah dalam konteks perbincangan kursus ni, dan kita juga akan melihat berkenaan dengan pergerakan pemahaman penghayatan etika dan peradaban dalam konteks Malaysia sesuai dengan zaman lah, kita bagi zaman, iaitu sejarah pada zaman pra-kolonial, maknanya sebelum penjajahan, zaman kolonial, zaman penjajahan, dan juga pasca kolonial selepas penjajahan tersebut. Sebab negara kita dalam sejarahnya telah dijajah oleh banyak negara, antaranya British ya. Jadi dia diringkaskan sebagai PRK, KOL dan PCK ya. Dan kita juga akan lihat beberapa istilah yang terkait dengan peradaban ataupun etika, iaitu terkait dengan adab, adat, adat istiadat, adat resam dan lain-lain. Begitulah juga sehingga penghayatan etika ni kita akan lihat dari segi masyarakat, individu, pasaran. Jadi inilah yang akan dibincangkan dalam kursus ni. Baik, ini diagram dia, sinopsis tadi ni diagram dia, yang mana kita akan bincang tadi kan pra-kolonial, yang mana kita ada istilah seperti adab, adat resam, adat istiadat, kolonial, etika, etos, etiket, pasca kolonial, gabungan antara kedua ni ya. Jadi semua ni kita akan bincang dalam kursus ni dalam bab pertama ni, tapi ini adalah diagram untuk kita faham secara umum lah. Dan begitu juga dalam konteks penghayatan etika itu sendiri, dia ada sejarah, kemudian dia ada struktur sosial, masyarakat, negara dan pasaran, sehinggalah juga kita memahami dari aspek biografi kita sebagai individu, warga negara, keluarga dan juga komuniti. Objektif kursus ni adalah untuk membina kerangka pemikiran dan analisis penghayatan etika dan peradaban sesuai dengan konteks negara kita, iaitu Malaysia lah. Dan juga hasil pembelajaran menjelaskan kerangka pemikiran penghayatan etika dan peradaban, dan juga menganalisis etika dan peradaban dari segi aspek sosiologi lah, melihat individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Okey, jadi dari segi kandungan ni kita akan lihat pengenalan etika dan peradaban. Kita akan tengok susur masa etika dan peradaban berdasarkan kepada zaman tadi kan, pra-kolonial, kolonial, pasca kolonial. Tengok etika dan peradaban dari segi acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial, biografi, kemudian penghayatan etika, dan akhir sekali penghayatan etika mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran ya. Okey, baik. Jadi kita akan pergi kepada yang pertama, etika dan peradaban. Jadi saya percaya pelajar-pelajar semua dah pernah dengar lah perkataan etika dan peradaban ni. Etika ni kita pernah dengar tapi mungkin kita tak tahu lah maksud dia. Ataupun ada sebahagiannya mungkin tahu, tapi kita akan bincang lagi lah secara agak mendalam, secara akademik berkenaan dengan etika, dan begitu juga dengan peradaban ya. Jadi peradaban ni biasanya kita faham dia adalah terkait dengan ketamadunan kan, civilization. Kalau etika ni boleh kita kata dia terkait dengan moral, dengan akhlak kalau dalam Islam. Jadi ini dua istilah yang akan menjadi tajuk perbincangan utama lah bukan dalam bab ni, dalam kursus ni ya. Okey. Jadi ini etika. Etika dan peradaban ni dia penting dalam sesebuah masyarakat. Walaupun istilah etika dan peradaban ni dia berbeza sebenarnya kan. Etika ni seperti yang disebutkan tadi lah, dia adalah moral, dia adalah akhlak. Manakala peradaban ni dia adalah civilization kan. Civilization, ketamadunan. Jadi dua yang tak sama. Cuma kalau kita lihat kepada istilah peradaban ni, dia ada perkataan adab dekat sini kan. Adab. Maknanya dalam kita membina peradaban ni, adab ni adalah sesuatu yang penting. Dan adab ni sudah tentu dia terkait dengan akhlak, terkait dengan etika. Jadi di situlah antara sebab penting ataupun hubungan yang rapat antara kedua-duanya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah ketamadunan, sejarah peradaban manusia, jadi etika dan moral ni membentuk ketamadunan yang gemilang dan bertahan dalam tempoh yang lama.
Jadi kalau hilang adab dalam sesebuah ketamadunan, sebuah peradaban tu akan mudah hancur, mudah runtuh kan. Jadi itulah pentingnya etika itu tersulam dalam sesebuah peradaban manusia kan. Jadi sebab itu disebut di sini bahawa dengan adanya etika dan peradaban penting di dalam sebuah masyarakat supaya kita dapat pastikan masyarakat berkepribadian tinggi, saling hormat menghormati, hidup harmoni, membina negara bangsa, dan saya percaya banyak lagi lah perkara-perkara yang positif yang boleh disenaraikan di sini. Pelajar-pelajar mungkin boleh senaraikan banyak lagi di sini kan. Jadi maknanya untuk kita memastikan sebuah peradaban yang baik, yang harmoni, yang boleh kekal lama, maka kita mesti mempunyai etika dan peradaban. Baik, istilah adab, kita tengok definisi istilah adab kan, sebab tadi kita sebut etika tu terkait dengan akhlak, terkait dengan moral dan ada adab. Istilah peradaban juga ada perkataan adab dekat situ. Jadi adab ni adalah satu keyword penting dalam kita memahami kursus ni. Jadi kalau kita tengok di sini dari segi bahasa, adab ni budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik, budi bahasa kan. Jadi kalau kita tengok itu maknanya dia merujuk kepada sesuatu yang baik, yang harmoni, yang sesuai lah dengan sisi kemanusiaan itu sendiri kan. Jadi kalau kita kata kurang adab, maknanya kurang sopan, tidak tahu adat kan. Jadi maknanya kita tak boleh kalau dalam istilah kita ada sebut kurang ajar kan, kurang ajar. Kau ni kurang ajar lah. Kurang ajar tu maksudnya kurang adab lah. Maknanya sesuatu yang bersifat negatif kan. Jadi orang yang beradab ni orang yang baik budi bahasanya. Orang yang beradab ni tidak meninggikan suara apabila berkata dengan ibu bapanya. Jadi adab ataupun moral, etik, akhlak ni sebenarnya saya kira dia adalah satu yang universal lah. Maksudnya dia bukan milik setengah kaum ke ataupun milik setengah penganut agama ke tak. Dia merentasi sempadan tu semua, geografi, agama, bangsa dan sebagainya. Jadi kalau kita kata seseorang yang beradab adalah mereka yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bukan orang Islam saja, bukan orang Melayu saja, orang Cina, orang Buddha, orang Hindu, orang India, semua memahami perkara tersebut dalam konteks yang sama, termasuklah orang Kristian dan sebagainya. Jadi itu penting untuk kita memahami tentang adab. Yang kedua, kita ada adab resam kan. Kalau kita sebut adab tadi dia agak universal kan, dia merentasi sebenarnya. Tapi kalau adab resam ni dia agak dia ada keterbatasannya lah kan. Sebab tu kalau kita tengok maksud adab resam ni dari segi bahasa, adab yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum ataupun daerah. Jadi kalau kita nampak tu dah ada perkataan sesuatu kaum ataupun daerah. Jadi maknanya dia ada keterbatasan dia sendiri. Maknanya keterbatasan dari segi geografi, daerah, kawasan, keterbatasan dari segi kaum. Maknanya kalau adat resam bagi orang Melayu, itu orang Melayu yang amalkan. Contohnya adat bertunang ke berkahwin kan. Besok-besok kalau dah kahwin macam ni lah juga kan. Kalau orang India dia ada adat dia sendiri. Kalau orang Cina ada adat dia sendiri. Jadi ini maksud adat resam. Dan kalau dalam konteks Malaysia, kita kaya dengan adat resam ni sebab kita hidup dalam kepelbagaian kaum, kepelbagaian agama. Setiap kaum ada adat resam dan budayanya yang tersendiri kan. Baik, seterusnya kita pergi kepada adat istiadat. Adat istiadat ni juga dia ada keterbatasannya sendirilah. Sebab itu disebut dekat sini. Dalam maksud dia adalah berbagai-bagai adat yang diikut. Berbagai-bagai adat dan kebiasaan. Majlis rasmi menyambut sesuatu peristiwa, maknanya biasanya dia terkait dengan masa kan, adat istiadat. Contohnya adat istiadat convocation kan. Jadi pelajar-pelajar yang belajar kat sini, selepas 4 tahun, 3 tahun nanti akan ada convocation. Dan dia ada adat istiadat rasmi bagi majlis convocation. Jadi ini adat istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong contohnya. Adat istiadat perkahwinan. Dalam tempoh perkahwinan itulah maknanya selepas pada kahwin adat istiadat tu tak pakai dah kan. Kalau adat istiadat convocation, pelajar-pelajar pakai jubah konvo tu kan. Jadi habis majlis konvo tu tak adalah nak pakai jubah tu pergi kedai runcit ke kan. Ataupun kalau yang bagi khutbah Jumaat pakai jubah konvo bagi khutbah tu tak lah kan. Waktu konvo tu je lah kita pakai sebab itu adat istiadat bagi sesuatu majlis kan. Jadi saya harap saya rasa pelajar dah clear lah tu kan. Sebab ni tak susah pun kan. Iaitu adab, adat dan juga adat istiadat. Okay, jadi ini antara aktiviti yang boleh buat sebab kita hari ni dulu adab, adat istiadat, adat semua ni kita buat secara fizikal kan, jumpa ramai-ramai beradab depan-depan. Tapi hari ni kita hidup banyak dalam alam maya kan. Kita hidup dalam internet, dalam dunia digital kan.
Jadi maknanya adab tu kita kena apply dalam semua keadaan. Maknanya bukan dalam bentuk fizikal saja. Begitulah juga dalam bentuk yang tidak fizikal, iaitu secara online atas talian. Contohnya kalau pelajar-pelajar duduk dalam kelas atas talian kan. Jadi adab belajar tu mesti kekal kan. Seperti mana kita pergi ke kelas fizikal. Maknanya contohnya kalau kita pergi kelas fizikal, kita pakai baju yang elok, yang proper, sikat rambut, mandi, pakai wangi-wangi, bersih, pergi kelas. Jadi kalau kelas atas talian pun sepatutnya pelajar begitu juga. Maknanya duduk di kelas dalam keadaan yang bersedia, pakai pakaian yang sesuai. Bukan kita tak pakai baju kan. Kalau yang perempuan contohnya tak pakai tudung sambil baring. Ini semua tidak beradab dengan ilmu, dengan guru kan. Jadi begitulah kita punya kesediaan tentang belajar. Sama juga kalau pelajar-pelajar yang berborak dengan WhatsApp, dengan kawan-kawan yang main game kan. Jadi kalau kita main game pun kita kena ada adab kita kan. Jadi saya tak katalah main game tu tak boleh main game, tapi dia kena beradab. Maksudnya tidak mencarut, tidak marah, tidak menipu dalam main game, tidak scam kawan dan sebagainya. Ini adalah adab dalam dunia digital ataupun online. Jadi kita cerita lagi tentang etika ni kan. Maksud tadi dah cerita sikit ni secara etimologi ataupun perbahasan istilahnya lah. Jadi pada aspek bahasa, etika ni adalah prinsip moral, nilai-nilai akhlak. Itu saya sebut tadi nilai-nilai akhlak kan. Adat, sopan santun dan sebagainya menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Jadi kalau dalam falsafah etika contohnya, etika ni kalau dalam perbahasan yang dibahaskan oleh ahli falsafah seperti Aristotle, kalau zaman Islam seperti Mishkawai, Al-Ghazali, begitulah juga dalam perbahasan dalam bentuk yang contemporary. Etika ni adalah sesuatu keadaan dalaman dalam jiwa kita. Maksudnya penilaian dalam jiwa kita sebelum kita melahirkan sesuatu tindakan. Itu akhlak di dalam. Maknanya sebelum kita buat sesuatu, macam mana penilaian kita terhadap sesuatu tindakan tu, sama ada baik atau tak baik. Maknanya apa yang terzahir itu belum tentu baik, dia berdasarkan kepada dalam. Niatlah kita katakan. Kalau dalam Islam, niat tu sangat penting kan, sehingga dalam hadis sebut innamal a'malu binniyat kan. Setiap amal tu mesti berdasarkan kepada niat. Sebab kalau kita tengok pada zahir mungkin baik kan. Contoh orang yang bersedekah tolong orang kan. Secara zahir kita nampak baik, tetapi yang kita perlu nilai juga adalah di dalamnya kan. Sebaliknya itu kan. Ada orang dia tolong orang nakkan nama, nakkan pangkat, nak riak kan. Bawa mock check besar-besar tunjuk untuk dapat projek dan sebagainya. Jadi itu tak baik kan. Tapi penilaian tu tak bolehlah kita nilai. Kita manusia, kita tahu setakat zahir je lah kan. Tapi apa yang penting dalam etika ni adalah di dalam tu kan. Cuma ni dari segi persosiologi lah. Satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar dan bla 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 dan seterusnya itulah manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Maksudnya di sini etika ni adalah untuk menentukan sama ada penilaian kita terhadap sesuatu itu sama ada dia baik ataupun tidak baik, patut ataupun tidak patut. Itu etika. Okey, yang terkait dengan etika juga adalah istilah ethos. Walaupun sebenarnya etika baik tak baik tadi kan, ethos ni jauh sikit, tetapi dia ada hubungan dia kan. Jadi kalau ethos ni sifat ciri sesuatu bangsa, budaya ataupun era. Maknanya setiap bangsa, setiap kebudayaan, kaum, setiap era dia ada ethos dia sendiri kan. Contohnya di sini, pelukis Malaysia boleh menghasilkan karya yang benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah dan ethos masyarakat dan negara. Maknanya kalau pelukis Malaysia ni, dia bila lukisan dia tu berkenaan dengan kenegaraan, mempunyai elemen-elemen patriotism, dia ada ethos masyarakat itu sendiri. Maknanya ciri sesuatu yang diterima sebagai umum masyarakat Malaysia itu sendiri. Dari segi sosiologi, usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga, komuniti, berbagai serta berbeza sejarah etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi melebihi kesepakatan ciri asas negara ataupun bangsa. Jadi kalau dalam sebelum ni dia ada Dr. Mahathir kan, masa dia jadi Perdana Menteri yang pertama, yang penggal pertama dulu kan, bukan yang latest ni. Jadi dia ada buat ethos negara, ethos negara Malaysia lah. Okey, kemudian etiket. Etiket ni adalah peraturan, bukan kesopanan, terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesi tertentu.
Ini contohnya wanita bangsa kita belum mahir tentang etos yang lazim di rumah orang besar kan. Etiket ni adalah peraturan kesopanan yang tertentu yang terkait dengan protokol kan. Etiket contohnya ni panduan protokol etik dan etiket sosial kan. Macam mana nak pergi majlis yang kenamaan, macam mana nak pergi ke rumah-rumah majlis-majlis yang ada rasmi, macam mana nak makan dalam majlis rasmi, itu etiket lah dan protokol kan. Sebab ni ada etiket di meja makan kan. Jadi ini adalah etiket. Jadi kalau kita tengok di situ, etiket etos ini lebih terbatas kan, lebih terfokus kepada sesuatu keadaan bangsa, negara. Tapi kalau kita kata etika tadi, dia bersifat lebih universal dan meluas kan. Dia lebih difahami secara total ataupun secara global dari segi kemanusiaan. Seterusnya kita tengok susur masa etika dan peradaban berdasarkan kepada yang kita sebut tadi lah, pra-kolonial, kolonial dan pasca kolonial. Maknanya bagaimana perubahan pendefinisian kefahaman berkenaan dengan etika dan peradaban, terutamanya etika. Jadi kalau kita tengok sebelum datang kolonial ataupun penjajah ke Malaysia ataupun ke alam Melayu ni, telah wujud etika dalam masyarakat disebut sebagai adab, adat istiadat dan juga resam, adat resam. Maknanya etika tu telah ada kan. Bukan penjajah datang baru masyarakat alam Melayu ataupun Malaysia ni faham tentang etika. Etika tu telah ada, cuma difahami dalam istilah yang berbeza sesuai dengan alam kita sendirilah, alam Melayu ni. Jadi ini wilayah alam Melayu ni, luas kan, wilayah alam Melayu ni termasuklah Indonesia, Malaysia, sebahagian daripada Filipina kan, Thailand ini, bahkan sebenarnya kemungkinan sampai lagi ke atas ni kan, wilayah Melayu sampai kepada Vietnam, Kemboja kan. Proses migrasi dalam Kepulauan Melayu dan luar Kepulauan Melayu menjadikan adab, adat istiadat dan adat resam bercampur bau akibat proses pinjam-meminjam dan tersulam dalam masyarakat. Jadi dia merentasi lah kan, maknanya migrasi daripada negara-negara lain. Bahkan migrasi itu berlaku di luar wilayah alam Melayu, datang daripada Arab, daripada Cina ke dalam wilayah alam Melayu. Maka adat istiadat ni dia bercampur kan. Dia kata ada proses pinjam-meminjam kan, dan sebagainya. Jadi kita boleh tengok nanti kan. Baik, pada zaman pra-kolonial kan, kita nak tengok ini pra-kolonial. Zaman negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah. Pra-kolonial ini sebelum dijajah. Jadi belum ada penubuhan negara-negara di alam Melayu. Tidak ada Malaysia, Indonesia, Filipina kan, tak ada lagi. Tapi pada zaman ini kita dah ada adab kita dah ada etika kita sendiri yang dipanggil adab, adat resam, adat istiadat kan. Jadi etika telah terjelma dalam tingkah laku serta kehidupan harian kan. Jadi contoh kalau orang Melayu ni, hati dia lembut, dia berbudi bahasa, dia menghormati orang tua. Nah, ni macam ada gambar kartun ni ya. Kalau dalam kehidupan kita, raja kan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, yang dihormati, ada majlis pertabalan, hormat ni gambar menghormati orang tua. Jadi kita ada adab kita sendiri. Jadi adab istiadat ni walaupun dia dah lama, tapi dia masih lagi hidup dalam kehidupan masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia terutamanya sampai ke hari inilah. Dan adab-adab, adat istiadat, adat resam ni yang baik ni mesti kita pelihara dan kita kekalkan dalam kehidupan masyarakat kita sampai ke hari inilah. Kemudian sampailah kepada zaman penjajahan. Jadi kita tahu negara kita telah dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Inggeris, lepas tu datang Jepun sekejap kan. Jadi penjajah-penjajah daripada barat ini terutamanya telah membawa kefahaman etika yang berbeza kan, ataupun yang barulah ke negara, ke wilayah alam Melayu, ke Malaysia ni sendiri kan. Jadi ini zaman kolonial, zaman negara kita dijajah, etika dibawa dalam bentuk berpakaian. Cara pakaian dia tak sama dengan apa yang telah dipakai oleh orang Melayu sebelum ni. Dari segi percakapannya kan, bahkan dari segi bahasa dah tentu tak sama kan. Kita bercakap dalam bahasa Melayu, penjajah contohnya daripada Inggeris datang bercakap dalam bahasa Inggeris, pentadbiran kan. Dari segi ketuanan pun berbeza kan. Jadi ini memberikan satu perspektif baru kepada orang Melayu berkenaan dengan etika itu sendiri terutamanya kan. Bahkan kalau kita sebut dari segi etiket seperti cara makan, memberi tabik hormat, ini juga berbeza lah
ataupun sesuatu yang baru didatangkan di Malaysia ataupun di alam Melayu. Jadi maka datanglah istilah-istilah baru berkenaan dengan hal yang demikian seperti etika, etos dan juga etiket. Jadi maknanya ada sesuatu yang baru telah datang bersama dengan penjajah bila penjajah datang ke alam Melayu. Seterusnya, jadi ini zaman pasca kolonial bila kita telah merdeka kan. Pada zaman moden kita telah merdeka. Malaysia merdeka pada tahun berapa tu? Saya harap semua tahulah kan. Kalau tak tahu boleh nyanyi lagu Sudirman tu kan 1957 kan, tanggal 31 kan. 31 Ogos. Jadi bila kita merdeka pada zaman moden, zaman pasca kolonial, maka masyarakat telah menerima variasi dan pencampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Jadi pada zaman moden pun kita telah diperkuatkan lagi dengan teknologi, apatah lagi pada hari ini dengan dunia serba, dunia tiada sempadan, dunia digital kan. Jadi pencampuran ini berlaku kan. Maksudnya kalau kita tengok tadi zaman prakolonial tu kita punya tradisi kita sendiri, adat-adat resam, campur pula dengan zaman moden, zaman kolonial, ada etiket, etos dan sebagainya. Kemudian zaman pasca kolonial digabungkan kedua-duanya lah. Nilai etika ni bercampur baur. Ini wujud dalam persekitaran formal dan tidak formal kehidupan kita. Maksudnya formal ni dalam urusan harian, dalam urusan kerja kita ke, dalam urusan kamu sebagai pelajar ke kan. Dan urusan tidak formal ni urusan bersama kawan-kawan, di rumah bersama adik-beradik. Jadi ada pencampuran nilai etika tu. Contoh gambar kartun ni kan. Jadi dari segi bahasa pun kita dah bercampur-campur kan. Kita bahkan kalau muda ni dia lagi suka bercampur bahasa tu kan. Kalau boleh nak cakap bahasa Inggeris juga sikit kan. Sebab pada pandangan orang muda, kebolehan berbahasa Inggeris tu nampak lebih bijak kan, nampak lebih moden, lebih terkini, lebih contemporary. Sedangkan sebenarnya bahasa ni tidak menggambarkan kemajuan pun kan. Tapi sebab ini adalah sebahagian daripada pergerakan kefahaman etika dan peradaban, maka itulah yang jadi kan. Tengok gambar kartun ni kan. You semalam pi mana kan? Campur you, campur semalam, bahasa Melayu. Pi mana tu istilah daerah kan. I waiting for you for so long man. Kan main lagi kan. Macam orang nak rap kan. I think you tak best lah sebab tak tunggu aku. Macam tu lah kan bahasa kita, rojak kan. Jadi ini yang berlaku kan. Jadi cuma dari segi tak ada masalah kan. Cuma ada kerisauan sikit lah ni kata ni kan. Kerisauan kita ialah budi pekerti, tingkah laku, budi bahasa kita merosak disebabkan kegagalan kita mempelajari dan menghayati etika dan peradaban negara kita. Jadi walau itu yang disebutkan tadi, walaupun berlaku percampuran, kefahaman baru dan sebagainya, tak ada masalah. Cuma yang penting beberapa tradisi, adat resam, adat yang ada dalam alam Melayu, dalam kalangan orang kita ni mesti kita jaga dan pelihara dan kekalkan. Jadi kalau macam pelajar contohnya nak message ke, nak private message pensyarah ke apa, mesti jangan menggunakan bahasa-bahasa yang rojak ni lah kan. Kena guna bahasa yang sopan, kalau boleh tulis dalam bentuk yang formal dan sebagainya. Ni sampai kucing pun bagi tahu ni kan, bahasa menunjukkan bangsa jadi gitulah. Okey, kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Okey. Jadi kita mesti memahami etika dan peradaban di acuan Malaysia. Kita kena faham sejarah, struktur sosial dan biografi riwayat negara kita sendirilah. Jadi bagaimana kita duduk di sini, kemudian ada pencampuran daripada orang-orang pada luar, terutama China dan India yang jadi migrate ke Malaysia ni, datang ke Malaysia, menjadi sebahagian daripada warga negara Malaysia kan. Jadi bila kita belajar tentang sejarah ni, kita akan tahulah siapa kita hari ini, kenapa kita di sini, di mana kita lahir, apakah yang ada di Malaysia ni, jadi dari mana asal kita. Ini semua perkara-perkara persoalan yang membentuk jati diri kita. Jadi tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh sejarah. Sejarah ni penting kan, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Kemudian kerangka tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah. Maknanya perkembangan sejarah membentuk kefahaman tahap penghayatan yang berbeza dan juga biografi masyarakat berkenaan kan. Jadi kalau kita di Malaysia ni kita ada beberapa ni kelas sosial kan, yang moden, yang tradisional Okey, jadi ini kata-kata yang dipetik kan, bolehlah tengok
Kemudian kerangka menganalisis etika ni yang ketiga, tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dipengaruhi oleh sejarah perkembangan, sejarah sosial dan biografi masyarakat. Ini ada beberapa gambar lah kan. Bagi kita fahamlah sejarah kita kan, bagaimana Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ni kan, inspired by him ni, memberi inspirasi kepada kita, bapa kemerdekaan kita, bagaimana sejarah kita merdeka lah, ni ada gambar-gambar lama kan. Baik, seterusnya kita tengok penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat lokal dan global. Okey. Jadi maksudnya penghayatan etika ni dia bermula dalam struktur asas lah dalam sebuah komuniti kan. Dan sebuah masyarakat dia akan ada keluarga sebagai unit kecil lah dalam sebuah masyarakat. Dan dalam unit kecil tu dia ada individu. Maksudnya individu ni mesti faham tentang etika dan peradaban, mesti fahamlah tentang apa yang patut dan tak patut, memahami tentang sejarah negara kita, mengambil inspirasi daripada tokoh-tokoh negarawan dan membentuk keluarganya dalam jati diri dan kefahaman yang difahami. Daripada keluarga ni dapat membentuk komuniti dan akhirnya dapat membentuk masyarakat ya, secara global, lokal dan global lah, terutama dalam konteks negara kita Malaysia lah, supaya kita, negara kita, pelajar-pelajar semua orang muda esok akan jadi satu generasi pelapis kepada generasi yang ada pada hari ini untuk mentadbir, mengurus negara dan perlu memahami tentang penghayatan etika dan bagaimana pergerakan etika peradaban yang ada dalam negara kita, khususnya di Malaysia ni lah. Okey, jadi penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks Malaysia, negara dan pasaran. Jadi dalam konteks hari ini kita hidup dalam dunia yang tiada sempadan. Jadi kita menjadi duta-duta kecil kepada negara kita, pergi ke negara-negara luar, memasarkan negara kita dalam keadaan yang baik, yang harmoni, tidak ada diskriminasi sama ada kaum dan juga bangsa, agama, dan kita tak nak juga menyentuh isu 3R kan, race, isu bangsa, agama dan juga raja kan. Jadi ini isu-isu kontroversi yang kita elakkan dalam kita punya pengucapan, dan kita nak supaya negara kita ni dari segi kehidupan kita ni harmoni, dapat kita kekalkan sejak pada merdeka dulu. Walaupun ada beberapa isu mungkin agak kontroversi, tapi dia masih lagi terkawal dan kita kekalkan keadaan tu. Kalau boleh kita nak semua masyarakat dalam negara kita ni tanpa mengira bangsa, agama ni dapat hidup harmoni. Terutama sekali kalau kita ada perbezaan pandangan pun dari segi mazhab ke, dari segi parti politik kan. Parti politik ni boleh membawa perpecahan dalam masyarakat kita ya, di Malaysia. Jadi kita kena mengelak ekstremisme kan, supaya kita dapat menghayati etika dan peradaban, mempunyai misi yang sama, menjaga keharmonian negara dan memajukan negara lah kepada tahap yang lebih baik supaya masyarakat kita dapat banyak manfaat. Itulah berkenaan dengan masyarakat dan negara dan bagaimana pasaran ya, masyarakat luar melihat Malaysia sebagai negara yang baik kan. Jadi itu sajalah perkongsian hari ini berkenaan dengan topik yang pertama ni, berkenaan dengan penghayatan etika dan peradaban dari segi pengenalan. Jadi saya harap semua pelajar-pelajar dapat memahami secara ringkas. Pelajar-pelajar boleh membuat rujukan tambahan kepada rujukan-rujukan yang telah diberi di dalam rancangan mengajar. Jadi itu saja. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.